KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Ya, kes dia masih lebih daripada 9,000 kes ya, so kita kena pastikan kita sentiasa ikut SOP. Seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, pastikan anda guna gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter dan pastikan anda gunakan aplikasi MySejahtera untuk scan ataupun untuk mengesan QR code apabila anda pergi ke mana-mana tempat. Dan untuk hari ini, kita akan belajar mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Apakah topiknya dan siapakah guru yang akan bersama kita? Jom kita tengok profil guru. Dan bersama kita pada petang ini adalah Cikgu Zaharatul Laili daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Hai Cikgu. Hai Syah. Selamat petang Cikgu. Cikgu sihat? Alhamdulillah sihat. Okey lah. Baiklah Cikgu. Cikgu dah ajar berapa lama dah? Masuk tahun ni dah 29 tahun. 29 tahun Cikgu. Sama dengan umur saya ya. Betul dah saya. Tapi saya sebenarnya 31. Okey, yang tu tak penting. Tapi untuk hari ni Cikgu, subjek ataupun topik ni apa yang kita akan belajar Cikgu? Kita akan belajar bekalan kuasa AT Ya. untuk hari ini. Okey, dan secara umumnya Cikgu, untuk pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik ni, adakah satu mata pelajaran yang susah ke Cikgu? Tidak susah. Kalau semua pelajar boleh belajar kalau ada minat dan kesungguhan untuk belajar. InsyaAllah siapa pun boleh. Okey, baiklah. Untuk hari ini kita akan senangkanlah subjek itu dengan panduan cikgu, dan juga untuk sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita, apa kata kita amalkan SOP Cikgu? Jom kita ke meja Cikgu. Ya, silakan. Okey, seperti yang cikgu nampak di atas meja ada ni botol untuk gel pembasmi kuman. Ya, silakan Cikgu. Saya pun akan pakai sekali. Yalah, kita kena sentiasalah ikut SOP Cikgu, terutamanya sekarang Cikgu, bila kes tu semakin meningkat, harap-haraplah dalam masa yang terdekat tu kes tu akan menurun. So jadi mereka yang ada di rumah tu, mungkin Cikgu nak bagi sedikit tips kepada mereka ataupun nasihat kepada mereka Cikgu yang nak juga keluar daripada rumah Cikgu. Jangan keluar rumah, duduk dalam rumah. Okey, belajar, tak perlu keluar rumah pun. Kan? Yalah, kalau nak keluar rumah tu untuk benda-benda ataupun untuk tugasan yang penting sajalah Cikgu. Ya, betul. Okey, dan seperti yang Cikgu dah berikan ya, pandangan Cikgu untuk subjek tersebut, iaitu subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Untuk Cikgu, yalah, memang senang sekiranya kita ada usaha dan juga minat dalam subjek tersebut. Ya, tapi betul. apakah pula pandangan murid lain yang akan mengambil subjek ini? Jom kita tengok video tersebut dan selepas tu kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Akil bin Muhammad Khadir. Saya dari Ketan 5 dan bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Melaka. Saya adalah pelajar jurusan elektrik dan elektronik. Saya melatih bidang ini kerana saya berminat dalam bidang yang berkaitan dengan elektrik dan elektronik. Dan saya juga cita-cita untuk menjadi seorang jurutera pada satu hari nanti. Dan saya juga berharap saya dan rakan-rakan saya akan menjadi dalam SPM akan hadapi nanti. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Hilmi Jais yang telah menceburi dalam bidang pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Antara asbab yang meningkatkan minat saya dalam subjek ini adalah dayat, di mana isi yang terkandung dalam subtopik ini mengajar saya bagaimana arus dapat mengalir dengan lebih mudah, serta menunjukkan betapa pentingnya dayat di dalam sesebuah lita yang natijahnya dapat mengurangkan penggunaan arus yang berlebihan, sekaligus membantu saya dalam menyelesaikan sesuatu masalah dengan lebih mudah.
Saya suka akan subjek ini. Hai, saya Muhammad Haikal bin Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Topik yang saya paling suka dalam subjek PKEE ini ialah topik sumber tenaga. Daripada topik ini, saya mengetahui bahawa sumber elektrik adalah hasil akhir pemprosesan daripada sumber tenaga kepada sumber elektrik. Sebagai contoh, kincir angin akan menghasilkan tenaga arus ulang-alik yang akan ditukarkan oleh penyongsang kepada tenaga arus terus. Saya berharap saya dapat menyambung pengajian dalam bidang ini pada masa akan datang. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Syam Siron dan juga Cikgu Laili. Ya, untuk mata pelajar kita pada hari ini iaitu pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Tetapi sebelum kita teruskan, apa kata kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian yang akan bersama kita untuk pembelajaran kita pada hari ini. Hai semua! Haha, itulah dia. Alright, ini semua kawan-kawan saya tau. Okay, tapi nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan ni ya, Wardina. Silakan Wardina. Jangan lupa pasang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardina Safia binti Jamaluddin dari Sekolah Menengah Teknik Melaka mengambil jurusan elektronik. Alright, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Iskandar bin Muhammad Fadli. Saya sekolah di Sekolah Menengah Teknik Melaka mengambil jurusan pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Terima kasih. Kawan saya yang seterusnya, Ifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifa Syirah binti Zainuddin dari Sekolah Teknik Melaka mengambil bidang PKE, elektrik dan elektronik. Okey, terima kasih Ifa. Seterusnya kita ada Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Hamzi bin Hamzan. Saya sekolah di Sekolah Menengah Teknik Melaka dan saya mengambil dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik. Terima kasih. Kita juga ada Amalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Amalina Amira binti Daharuddin dan saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Melaka. Saya mengambil bidang pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Okey, terima kasih. Dan yang terakhir sekali, Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Haziq bin Muhammad Yamin. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Melaka dan mengambil bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik. Okey, terima kasih. Dan kepada mereka yang tak dengar tu dah ulang 6 kali dah. Mereka semua daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Okey, cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita, cikgu. Okey, jom kita mula. Hari ni kita tak nak belajar. Hari ni kita nak ulang kaji untuk topik ini. Kita akan pergi ke topik modul 3, sistem bekalan kuasa arus terus. Yang mana ia adalah melibatkan separuh pengalih dan diod. Sebagaimana yang kita tahu, bekalan kuasa arus terus ni merupakan satu litar elektronik yang menukarkan voltan bekalan AU, arus ulang-alik, kepada voltan AT yang diperlukan. Ini contoh bateri yang biasa kita pakai untuk torchlight, untuk apa kan, ada besar, ada kecil. Ini daripada solar yang boleh kita gunakan. Ini yang biasa kita pakai charger kita punya laptop untuk ngecas kita punya telefon. Ini contoh yang ada dalam komputer, dan ini biasanya bekalan kuasa yang kita gunakan di makmal-makmal. Ini contoh litar yang ada di dalam unit bekalan kuasa itu sendiri. Daripada litar yang ada, sama ada daripada pengecas telefon ke ataupun apa ke. Yang ini adalah contoh litar yang kita dah gunakan chip di dalamnya. Dah semua dah combine di dalamnya. Dan ini hanya wireless, tak ada wire. Cuma dekatkan saja untuk kita dapatkan sumber kuasa tenaga tu. Ini adalah contoh litar bahagian litar yang terdapat di dalam sistem bekalan kuasa tersebut. Dia menggunakan komponen yang kita nak bincangkan, iaitu adalah diod. Kalau kita tengok di sini,
Okey, hari ni kita kata kita tak nak belajar, hari ni kita nak ulang kaji. Okey. Okey, tengok contoh soalan ni. Okey, contoh soalan ni kita tahu, okey, kita punya soalan ni kita sekarang ni kita ada yang ni kertas 1, bahagian A dengan bahagian B. Okey, contoh yang ni okey, mengapakah sistem bekalan kuasa AT ni diperlukan? Okey. Siapa nak jawab ni? Siapa nak jawab angkat tangan. Kenapa kita perlukan sistem bekalan kuasa ni? Siapa nak jawab angkat tangan. Siapa boleh jawab? Saya rasa Ahmad Hamzi nak cuba jawab tu. Nampak macam dia tahu jawapan. Boleh ke Ahmad? Kenapa kita perlukan? Kerana untuk mendapatkan nilai voltan AT yang stabil. Ya, ini salah satu sebab. Okey, kita nak dapatkan punca bekalan voltan AT yang stabil. Okey. Dan kalau kita tengok semua hampir kebanyakan peralatan elektronik ni dia memerlukan sistem bekalan AT untuk berfungsi. Ya. Okey. Dan satu yang paling penting dia menjimat pada penggunaan tenaga dan kelestarian alam sekitar. Okey. Apa komponen yang terdapat di dalamnya? Okey, kita tengok contoh soalan ya. Okey, apa yang boleh ditanya tadi? Okey, contoh soalan. Okey, ini adalah raja blok. Dalam soalan ni kita boleh pergi sama ada soalan bahagian A. Okey, yang biasanya markahnya pendek-pendek saja, sikit-sikit saja markah. Contoh kalau sini markah 2 markah, kita cuma nyatakan apa yang berkaitan. Okey, dan yang ini pula juga boleh juga pergi kepada soalan B. Okey, soalan boleh pelbagai. Maksudnya kita saja nak menjawab macam mana. Okey, sekarang ini untuk raja ni ini adalah raja blok, lita bekalan kuasa AT. Okey, nyatakan bahagian yang berlabel Z. Okey, namakan simbol komponen di Z. Okey, siapa nak cuba jawab ni? Okey, Amalina. Bahagian yang berlabel Z ialah penerus. Ya, penerus. B tu? B itu diode. Ya, diode. Okey, 2 markah dawat kita 2 markah untuk soalan ni diperolehi dan boleh juga untuk soalan ni ditanyakan seterusnya untuk soalan kalau kita nak jadikan ianya soalan markah tu meningkat daripada 2 kepada 4 contohnya. Okey, contoh nyatakan bahan yang digunakan untuk membuat komponen di Z, bahan yang digunakan. Okey, ini adalah bahan jenis N dan bahan jenis P. Okey, untuk membuat komponen diode tadi. Dan bagaimana untuk menghasilkan bahan ni tadi? Okey, kita dengan melakukan proses bendasing, itu bendasing pentavalent didop ke dalam separuh pengalih intrinsik dan bendasing trivalent didop ke dalam separuh pengalih intrinsik. Okey, yang ini nak menjawab jika begini, okay, kadang-kadang calon dia terbalik ni, dia suka hati je. Sedangkan dia tanya kat sini dia dah menulis jenis N. Yeah. Okey, so sepatutnya dia tulislah yang ini dahulu. Okey, untuk yang jenis N dulu. Ini kerana dia suka hati je kan. Dia suka hati dia terbalik-terbalik. Okey, kecuali kalau soalan tu tanya untuk yang satu saja. Okey, ada dimension untuk satu je. Untuk satu saja. Okey? Itu kadang kita terperangkap dengan soalan tu. Tapi lagi selamat kalau kita sebutkan contohnya untuk bahan P tu apa dia punya proses ya, dan lagi juga bahan. Ya, pandai. Itu adalah kreativiti pelajar sebenarnya. Okey, untuk menjawab tu. Okey, contoh soalan seterusnya. Rajah 2 menunjukkan lita bekalan kuasa AT. Okey, ini adalah tadi adalah raja blok. Ini adalah lita skematik. Okey, lita skematik. Yang mana kita boleh nampak komponen-komponen di dalamnya, apa komponen yang terlibat. Okey. Okey, soalan ni saya kata dia boleh jadi kertas 1. Kalau kertas 1, kalau bahagian A, kita tak ada lagi kertas 2. Ini masih kertas 1. Semua ni dalam kertas 4. Diorang ni silibus baru. Yang ini adalah kertas 1. Bahagian, kalau yang pendek-pendek markah ni, ini adalah bahagian A. Okey. Boleh jadi yang ini pun boleh, soalan boleh dibawa kepada bahagian B. Maksudnya bahagian B memerlukan penjelasan yang lebih panjang lah dan markah dia lebih banyak. Yeah. Okey, contoh soalan ni. Okey, rajah menunjukkan lita bekalan kuasa AT, namakan bahagian Q dan jenis lita yang digunakan. Nyatakan jenis diode D1, ni D1 dan D3. Siapa nak cuba jawab untuk soalan ni? Siapa nak cuba jawab? Okey, Adam Iskandar. Itu diode itu bahagian itu juga ialah penerus itu, bahagian penerus. Okey, bahagian penerus. Okey, nyatakan jenis diode D1 dan D3 tu. Diode kuasa je tu. Diode kuasa. Okey, tadi Adam jawab adalah penerus.
Okey, penerus kalau nak ikutkan ini kita tahu penerus ada dua jenis. Kalau penerus saja, okey, markah mungkin boleh penguasa boleh tak bagi markah. Okey, jawapan yang betulnya adalah penerus gelombang penuh. Baru boleh dapat markah yang betul. Sebab tidak tadi Adam jawab penerus sahaja. Kalau blok tadi, okey, blok tadi bolehlah penerus. Soalan dia tanya namakan bahagian Q. Bahagian Q tadi adalah penerus. Okey, betul. Bahagian Q adalah penerus. Dan jenis lita tadi ada dah lita penerus, okey, gelombang penuh. Ni dua ni adalah lita penerus gelombang penuh. Okey, untuk mendapatkan markah penuh lah. Untuk yang ni, dia tanya dua perkara tadi. Ya, cikgu. Okey, kalau Adam jawab dua-dua tadi, dia betul lah. Ya. Tapi kalau Adam jawab yang satu ni saja, maksudnya yang ni dia tak akan dapat markah. Okey, nyatakan jenis diod tadi. Tadi Adam dah cakap ke Adam? Okey, diod Adam dah cakap ke? Diod kuasa dan diod zina. Okey, macam mana Adam tahu ini adalah diod kuasa? Di satu dan di dua tu. Bagaimana tahu diod kuasa? Bagaimana tahu diod kuasa? Tip yang paling mudah. Okey Adam, okey. Dia extrinsic cikgu. Bukan, saya kata macam mana Adam tahu? Soalan dia tanya jeniskan jenis diod. Jenis diod D1 dan D1. Jenis diod D1. Macam mana Adam tahu ia adalah diod kuasa? Tip Sebab yang simbol cikgu. sebab simbol. Simbol dia. Simbol. Tip yang paling mudah, ini kita adalah lita bekalan kuasa AT kan? Lita bekalan kuasa. Okey, lita bekalan kuasa. Diod ni tadi sebagai penerus, okey, untuk key point kita, ini mesti diod kuasa lah. Itu paling mudah. Paling mudah kalau tak tahu pun, okey, paling mudah untuk mendapat markah kan. Okey. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, ini adalah tadi yang kawan yang apa ni? Bahan separuh pengalih intrinsik yang mana kita nak buat bahan ni adalah untuk buat diod transistor, maksudnya komponen separuh pengalih. Ini adalah contoh diod transistor. IC ni adalah komponennya yang kita nak buat, yang kita gunakan dalam lita bekalan kuasa tadi. Ya, cikgu. Okey. Dan kita ada satu lagi bahan, bahan separuh pengalih intrinsik, okey, untuk kita buat diod tadi, okey, untuk dapatkan bahan jenis N dan bahan jenis P. Okey, yang mana tadi untuk diod, untuk bina diod tadi ada dua jenis bahan. Itu bahan jenis N, okey, dan bahan jenis P. Okey, kita tahu separuh pengalih jenis N ni ini adalah proses doping tadi kan. Okey, yang mana yang ini untuk bahan jenis N, lubang yang terhasil ni akan sentiasa menerima elektron bebas. Ya. Okey, untuk bahan jenis P. Yang mana kita tahu bahan jenis P, kita tak payah ajar lah, kita tanya dia tahu ke tak. Sebab kan kita kata hari ni kita tak nak mengajar kan. Ya. Okey, contoh soalan. Okey, Rajah menunjukkan ikatan kovalent. Okey, nyatakan kesan daripada proses pengerupan ni. Okey, nyatakan kesan. Okey, siapa nak jawab ni? Nyatakan kesan. Okey, kita tahu ini adalah kesan. Okey, siapa nak jawab? Ifa. Wadina. Okey, Wadina. Elektron terlepas dari orbitnya dan menjadi elektron bebas. Okey, macam mana elektron Wadina tahu elektron terlepas? Daripada Rajah tu, daripada Rajah yang ada ni, macam mana Wadina tahu? Ini adalah yang paling mudah untuk tengok. Macam mana kita nak tengok? Okey, nyatakan kesan. Dalam lukisan, ya, dalam lukisan. Elektron bebas. Ya. Elektron pada gigi dua. Ya. Okey. Dan yang ini dia nyatakan satu unsur, ni nyatakan, nyatakanlah mana-mana salah satu untuk satu markah. Biasanya kalau ini 4 markah, okey, awak kena tengok 4 markah. Yang ni dia suruh nyatakan kesan, okey, yang ni bagi 3, ini nyatakan satu. Sebab dia minta satu kan. Ya. Okey, ini mestilah satu markah. Okey, baguslah dapat 4. Kalau kita letak 2 boleh ke? Kalau sini ini letak 2 benda, maka masih satu juga. Sebab soalan minta satu. Jadi baca soalan betul-betul. Okey. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey. Ni Rajah 4 menunjukkan bahan okey. Siapa nak cuba jawab ni? Hari ni kita kata kita tak nak mengajar kan. Siapa nak cuba jawab ni? Angkat tangan. Siapa cuba? Okey. Itu ya, Amir Haziq. Amir Haziq. Okey, Amir Haziq. Okey, Amir Haziq, macam mana Amir Haziq tahu jawapan yang ini adalah, yang A ni adalah bahan jenis N dan yang B ni adalah P, bahan jenis P. Bagaimana Amir Haziq tahu?
Kerana pada rajah 4A terdapat elektron bebas pada rajah tersebut. Pandai, A+. Manakala pada rajah 4B terdapat lubang antara elektron bebas tersebut. Moga-moga A+. Okey, SPM tahun ni. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okay, siapa nak jawab? Dapat soalan ni baca betul-betul. Soalan tu adalah kenyataan tu ada benar dan palsu. Kalau benar, nyatakan benar. Kalau palsu, nyatakan palsu. Okey, baca betul-betul. Jangan excited nak jawab. Dan janganlah tak jawab kan. Okay, siapa nak jawab soalan ni? Ahmad Hamzi. Okey, Ahmad Hamzi. Okey, dah jawab dah Ahmad Hamzi ya. Saya nak tanyalah. Soalan dah bagi jawapan kan? Saya nak tanya. Okey. Bagaimana Ahmad Hamzi tahu yang kenyataan nombor 3 ni adalah palsu? Bagi saya sebab. Kerana elektron pembawa terbanyak adalah dalam bahan jenis N bukannya P. Okey, pandai. A+ lah moga-moga. Okey. Seterusnya, okey, kelebihan penggunaan bahan separuh pengalih sebagai peranti elektronik ni yang kita kata buat diod apa semuanya. Kalau kita tengok sistem berkala kita punya peralatan elektronik kan kecil-kecil kan, telefon pun nipis-nipis kan. Okey, inilah antara kelebihan. Okey, kita menggunakan separuh pengalih ni. Okey, sebab dia tidak melibatkan wire pun. Okey, kosnya murah, bahannya kecil sangat. Kalau kita tengok wafer silikon tu adalah terlampau kecil dan kita boleh menghasilkan peralatan elektronik itu kecil. Okey, itu antara kelebihan. Okey, cikgu, baiklah sebelum kita teruskan dengan bahagian B, cikgu, sebab saya rasa memang ada banyak maklumat yang kita dah dapat daripada ulang kaji kita pada hari ini. Kan kita tak belajar ni, kita ulang kaji hari ini kan cikgu? Ya, betul. Apa kata kita rehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Laili ya cikgu. Untuk pembelajaran kita ataupun untuk subjek kita, bukan subjek lah, mata pelajaran, iaitu pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Okey, baiklah cikgu, kita teruskan cikgu. Okey. Kita tengok di sini. Okey, ini kita tengok contoh untuk bahagian B. Okey, apa soalan yang boleh pergi kepada contoh soalan B? Biasanya bahagian B ni adalah soalan yang panjang, memerlukan mungkin penguraian yang lebih dan mungkin ada soalan yang calculation ataupun apa. Okey, cumanya di sini saya pesan, okey, dapat soalan ni baca dahulu. Soalan nak apa? Okey, kata contoh kalau soalan macam ni. Okey, rajah menunjukkan binaan asas diod. Sebab kita tahu diod tadi dibina pada dua bahan tadi, bahan jenis N dan bahan jenis P kan. Okey, terangkan bagaimana kawasan variabel R terhasil. Maksudnya bila dia kata terangkan, bermaksud kita kena terangkan secara peringkat demi peringkat, langkah demi langkah. Jadi tak boleh, dan yang paling penting mesti secara point. Sebab kita menjawab ni soalan adalah kita bukan jawab soalan BM. Bahasa Melayu karangan kan, ada perenggan-perenggan. Okey. Okey, kita menjawab secara point. Apa point pertama, point kedua, point ketiga, sehingga seterusnya boleh sampai kita menceritakan kawasan R ni terhasil. Okey, point-point tu. Okey, contoh yang ini, kita dah tahu yang ini. Okey, so bagaimana nak jawab? Kalau markah 5 markah, maksudnya kita boleh bagi dia dalam lebih kurang 5 poin. Okey, 5 poin untuk nak menjelaskan proses tu berlaku. Ya, cikgu. Okey, kalau markahnya awak katalah markah dibagi 4, sedangkan yang awak nak jelaskan tu banyak kan, awak tak ni. Okey, tak apa. Dalam 4 tu awak rangkumkan, tapi bila rangkumkan kita nak gabungkan tu mesti ikut step dia, nak tegangkan ikut step dia. Tak boleh langkah-langkah. Contohnya terus kita arus mengalir. Tu satu markah je lah dapat. Okey, kita kena ceritakan. Okey, contohnya yang ini. Okey, kita ceritakan apa proses yang berlaku. Okey, elektron bebas dalam bahan jenis N yang berhampiran simpang Pn. Okey, meresap dan menyeberangi simpang Pn ke lubang dalam bahan jenis P. Kita tahu ini adalah bahan P, ini adalah bahan jenis N. Okey, kita ceritakan. So yang ni kita dah dapat satu markah kat situ. Okey, kemudian okey, kita boleh terus cerita kehilangan elektron bebas di bahan jenis N akan bentuk ion positif dan kemasukan elektron bebas ke bahan jenis P membentuk ion negatif. Okey, ini yang saya kata ni, kita ceritakan proses ni sampai
akhir untuk proses untuk menghasilkan kawasan susutan tu terjadi. Okey, kita tak boleh terus lompat. Okey. Okey, ni contoh. Kita tahu diode, okey. Diode ni kalau kita nak hidupkan, nak kendalikan diode, kita mesti beri pincang pada diode, kan? Okay, kita mesti beri pincang. Bagaimana nak beri pincang pada diode? Maksudnya kita letakkan sumber bekalan. Maksudnya kalau kita ada bateri contohnya, okay, sumber bekalan kuasa kita letakkan di sini, baru kita beri pincang bagi diode. Okey, pincang bagi diode untuk ini pincang hadapan bagi diode. Okey, kita tahu pincang hadapan bagi diode. Okey, prosesnya kita tahu tadi ini ditunjuk adalah aliran elektron. Okey, ini aliran elektron ke bahan jenis N. Okey, bagaimana elektron mengalir di situ. Okey, dan diode juga. Okey, untuk diode ni juga kita boleh uji ni. Diode ni kita boleh uji. Okey, kedudukan diode ni sama ada dia pincang ke depan ataupun pincang songsang ni tadi dengan menggunakan multimeter. Okey, kalau kita gunakan multimeter, okey, kita uji diode di sini, ini kita tahu pincang hadapan sini kita akan dapat rintangan rendah. Okey, kenapa pincang hadapan rintangan rendah? Kenapa pincang hadapan ni rintangan rendah? Kerana arus boleh mengalir. Okey, lapisan susutan yang tengah-tengah di belah kiri hanya nipis saja. Okey, tadi kita tahu bahan jenis N tadi, ini bahan jenis P, ini adalah N. Bila bergabung saja dua bahan tu, lapisan susutan ni akan hasil kat sini, kan? Akan wujud di sini. Yang mana dia mengikut jenis diode tu dibina, kan? Tadi kalau kita kata ini nak mengajar juga ni, kita kata tak nak mengajar, kan? Apa kita ulang kali? Ulang kali sekejap ya, sikit ya. Kita tahu kalau silikon, okey, voltan yang susut di sini adalah 0.7. Ya. Okey, kalau germanium, dua bahan tu saja yang popular yang kita gunakan. Kalau germanium adalah 0.3. Okey, kita tahu di situ. So untuk pincang kedepan, jadinya kalau kita nak hidupkan kita tahu untuk ni, maksudnya kita nak hidupkan pincang ke depan, bateri yang kita nak letakkan pada pincang ke depan ni mestilah lebih daripada 0.7. Okey, kita nak letakkan. Okey. So bila kita uji yang ini, contohnya kalau kita uji sebenarnya kita letakkan bateri ni sebenarnya pada diode ni. Ini bateri ni sebenarnya. Dalam ni adalah bateri. Kita uji diode ni. So bila kita uji diode dia begini, kita dapat rintangan rendah, maksudnya itu kita sebenarnya sedang menguji pincang hadapan bagi diode. Dan bila kita terbalikkan diode ni, okey, kita menguji sini kita dapat rintangan tinggi, itu adalah pincang songsang untuk diode. Okey, daripada pengujian yang kita buat ni tadi. Okey. Okey, ini adalah diode yang sebenar yang kita tengok. Kecil saja diode ni. Kita tak bawa pula hari ni, okey. Yang mana kita tahu sangat kecil kan. Itu sebab kita boleh dipegang itu. Ya, boleh dipegang. Ya. Kalau kita tengok diode ni, okey, setiap diode tu dia ada jalur dia di hujung ni. Kita ada ni jalur, ni jalur, ni jalur. Jalur ni kita secara tak langsung kita tahu yang itu adalah katot. Katot tadi adalah dibina daripada bahan jenis N tadi, kan? Ya. Okey. Dan yang di sini ini adalah anode. Okey, anode tadi bahan jenis P. Okey, binaan dia tadi. Okey, binaan. So di sini dia menunjukkan pincang hadapan. Okey, paling mudah untuk kita ingat, okey, bila pincang hadapan tadi, umpama diode ni adalah umpama switch on. Okey, pincang hadapan. Okey, diode ni umpama switch on. Maksud bila switch on, switch tertutup lah. Switch tutup, maksud arus boleh mengalir. Ini adalah aliran arus lazim. Okey, yang ini kalau kita kata ni, yang ini aliran elektron ni adalah dibawa oleh elektron. Okey, aliran elektron. Okey, yang ini adalah negatif ke positif. Itu adalah aliran elektron. Positif ke negatif. Sebab dia ada dua jenis pembawa arus. Okey, bahan jenis P ni pembawa terbanyak dia adalah lubang, dan bahan jenis N pembawa terbanyak dia adalah elektron. Okey, so masing-masing akan sebenarnya benda tu berlaku serentak. Okey, aliran ni berlaku serentak. Elektron negatif ke positif. Okey, aliran lazim yang kita kata lubang ni tadi pada positif ke negatif untuk lengkapkan litah. Okey, ini adalah situasi. Jadi boleh ingat macam ni, bila pincang hadapan saja, maksudnya diode tu boleh mengalirkan arus sebab dia umpama switch yang tertutup. Okey. Okey, kita tengok contoh. Ini contoh. Okey, bagaimana arus tu boleh mengalir tadi, kan? Okey, kalau ini kita letakkan bateri, kalau kita pasang LED, kita nampak LED tu menyala kalau pincang hadapan. Okey.
kalau kita letakkan bateri ni, saya kata tadi, kalau bateri ni tadi kita tahu apabila bahan jenis P dan bahan jenis N kita cantumkan, okey. Di sini dua-dua ni ini adalah lubang yang pembawa terbanyak, yang ini adalah elektron. So lapisan susutan yang terjadi di sini, yang wujud di sini hasil daripada gabungan elektron dan lubang dan elektron di sini, saya kata akan mengikut jenis diode tu dibina. 0.7 untuk silikon, 0.3 untuk germanium. So kalau kita nak membolehkan arus mengalir, mestilah supply ni, bateri yang kita pasang ni mestilah lebih daripada 0.7. Okey, kalau kita ada bateri 1.5 volt, kita uji kalau kita pasang LED, dia on lah. Okey, kalau bateri ni kita letak sini 0.2 ke contoh, sini adalah kita guna diode ni jenis silikon. Okey, boleh on, arus boleh mengalir tak? Rasanya tak boleh juga. Ya, pandai Syam boleh ambil A+ lah, betul lah. Ya, betul. Sebab sini adalah 0.7 untuk silikon kan. Supply kita 0.2. Macam mana boleh supply yang kecil nak angkat yang besar kan? Susah itu, tak boleh tu. Ya, betul. Okey, ini itu macam tadi juga. Okey, situasi untuk pincang harapan. Sama juga soalan. Jika ditanya bagaimana proses. Yang tadi soalan untuk apabila diode jenis N, apabila diode yang belum kita cantumkan saja, nak jadi diode cantumkan saja bahan jenis N dan bahan jenis P kan. Okay, kita cantumkan saja, proses tu berlaku di situ, so kita kena terangkan satu persatu. Betul. Sama juga yang sini, kalau pincang harapan kita kena terangkan juga satu persatu. Biasanya ini kalau sama ada kertas bahagian A ataupun kertas bahagian B, okey, mesti buat secara point. Okey, ingat ni, mesti buat secara point. Jangan buat karangan. Jangan buat karangan. Buat secara point, satu persatu proses daripada awal sampai akhir. Okey, untuk membolehkan markah kita. Memang begitu kita buat. Okey, ingat yang tu ya. Okey. Yang ni diode dipincang songsang. Okey, bermaksud bagaimana diode dipincang songsang ni? Okey, apa dia diode dipincang songsang? Bagaimana diode dipincang songsang? Kalau kita tengok sambungan di sini, okey, ini tadi dua bahan tadi, bahan jenis N dan bahan jenis P. Diode dipincang songsang, nampak tak negatif dia ni? Ini P, bahan P, ini N. Okey, ini N. Okey, bahan jenis N, ini P. Dia tak sama. Jadi bila dia tak sama, ini kita panggil sebagai diode dipincang songsang. Okey, prosesnya sama juga tadi saya kata, kalau soalan ni keluar, satu persatu awak ceritakan prosesnya sampai jawapan kita bagaimana tadi arus tidak mengalir. Okay, paling senang ingat, kalau diode dipincang songsang, ianya adalah dalam keadaan suis yang terbuka. Bila suis terbuka, boleh tak arus mengalir? Tentulah arus tidak boleh mengalir kan. Okey, arus tidak boleh mengalir. So yang biasanya calon kadang dia terlupa nak cerita ni. Satu persatu step by step. Sebab soalan ni kalau misalnya soalan ni keluar terangkan, memang tak boleh lagi lah, kita kena terangkan satu persatu kan. Tapi boleh juga soalan ni dikeluarkan dalam bentuk dia suruh susun. Apakah urutannya? Urutan. Dia bila urutan tu maksudnya susunan tu soalan dia tak akan bagi. Mungkin ni jadi dia susun ini jadi nombor 4, ini jadi nombor 3, ini jadi nombor 6. Jadi calon kena susun. Manakah proses yang pertama? Proses kedua. Proses ketiga. Itu okey. So berhati-hatilah dengan tu. Jangan main suka hati je kan. Ya kan. Okey. Okey cikgu, sebelum kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, saya nak berehat sekejap cikgu, saya nak minum air. Okey. Kita akan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 untuk mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Bagi topiknya adalah sistem bekalan kuasa arus terus ataupun AT. Okey cikgu, kita teruskan cikgu dengan soalan yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya yang ni. Okey, kita tengok soalan ni. Okey, Rajah menunjukkan struktur asas sebuah diode dalam 1 liter. Okey. Soalan dia, diode berada dalam keadaan apa sekarang ni? Okey, siapa nak cuba jawab?
Okey, Ifa. Okey, Ifa. Dayot dalam keadaan pincang balikan. Ya. Macam mana Ifa tahu dekat keadaan pinjam balikan? Macam mana Ifa tahu? Macam mana Ifa tahu? Bekalan negatif ke arah bahan jenis N, manakala bekalan positif ke arah bahan jenis P. Ya, pandai. Okey, tengok sini. Dapat soalan, berhati-hati tengok sambungan ni. Ini bahan jenis N. So, mestilah itu pincang songsang. Okey? Ni kan. P, ini P. Pintu dah P. Mestilah kat pincang songsang mesti ada berlainan. Pincang songsang. Okey. Okey. So, yang ini, okey, nyatakan kesan. Dia minta kesan berlaku pada kawasan susutan. Okey, kita boleh kata jawapan lapisan susutan melebar. Okey, arus tidak mengalir. Kalau ada lampu kat situ, lampu tidak menyala. Lampu L ni tidak menyala. Boleh juga tambah ini, okey, pergerakan lubang dan elektron dari simpang, okey, menambah bilangan ion di simpang, okey, pada bahan di tengah-tengah ni. Voltan melintasi simpang meningkat, nilai kerintangan melintasi simpang meningkat. Boleh juga. Okey. So 4 markah maksudnya yang ini 1, ini bermaksud 3. Tak payahlah jawab lebih-lebih, buang masa. Okey, kita fokus pada soalan yang lain kan. Ya, cikgu. Okey. Ini okey, siapa nak jawab ini? Okey, Raja menunjukkan graf lengkuk ciri IV diode. Siapa nak cuba jawab? Ada siapa nak jawab? Okey, Amir Haziq. Nyatakan yang berlabel P. P adalah voltan lutut. Okey, P adalah voltan lutut. Q tu? Q adalah pincang hadapan. Okey, Q tu adalah keadaan yang menunjukkan pincang hadapan. Dan R tu? Arus bocor. Arus bocor disebabkan pembawa minoriti yang pada bahan kedua-dua bahan jenis N dan bahan jenis P. Pembawa tersedikit. Ini kena fahamlah. Okey, keadaan ini adalah menggambarkan okey, ini pada keadaan situasi pincang ke depan dan yang ini adalah keadaan pincang songsang. Okey, kita teruskan yang ini. Okey, siapa nak jawabnya ni? Okey, macam mana jawapannya ni? Okey, bagaimana awak tahu jawapan untuk yang tu adalah M? Okey. Siapa nak jawab? Siapa nak? Okey, Amir Haziq. Okey. Bagaimana Amir tahu yang itu adalah M? M tu apa dia? Kerana M merupakan simbol bagi diod linear dalam litar pengatur voltan bekalan kuasa. Ya, tengok ni bekal kuasa sini kita tahu, okey. Dia punya key dia. So ini M tu adalah untuk dalam litar bekalan kuasa, okey. Ini cara menjawab ya. Untuk yang tu kalau misalnya sepatutnya untuk yang ini kita kena hafal, kita kena ingat dia punya simbol dan dia punya fungsinya sekali baru boleh menjawab. Okey. Okey, kita cuba tengok yang ini pula. Okey, ini adalah susunan diod. Siapa nak cuba jawab ni? Okey, bila switch S on. Wadina angkat tangan je. Siapa? Wadina. Okey, Wadina. Apa jawapan tu? Lampu L2 menyala kerana diod D4 dan diod D3 dalam keadaan pincang hadapan. Okey, lampu L2. Mana L2? Sini L2. Okey, diod D4 dan diod D3. Macam mana tahu? Saya kata tadi kita bermula dengan positif sini. Switch tadi ditutup. Arus mengalir, dia boleh pergi sini. Okey, dia boleh pergi sini. Tapi dia boleh terus tak? Tak boleh terus boleh, sebab ini adalah dinamik. Ya, panjang Sean. Sean pula biasa. Okey, boleh terus. Boleh pergi sini tapi dia akan stop kat sini kan? Tak boleh juga. Dia boleh pergi sini, boleh pergi tak? Tak boleh juga kan? Dia boleh pergi sini, dia boleh pergi tak? Dia ni dia jadi bertentang pula. Syaratlah arus yang mengalir, konsep dia tak akan bertentang macam ni. Okey, dia akan bermula daripada negatif positif ni, dia akan terus ke negatif untuk lengkapkan litar. So, dapat soalan ni, berhati-hati, trace satu persatu. Perjalanan awak daripada rumah, okey, jumpa pintu mana yang terbuka, pintu mana yang jaga, pintu mana, satu persatu. Okey, jangan terus saja excited tengok, okey, nanti kita terperangkap dalam jam jalan raya ni kan. Okey. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Ini ada sedikit calculation. Okey, soalan yang ini. Okey, Raja menunjukkan litar diod silikon. Ini adalah litar apa ni? Siapa nak jawab? Ini litar apa? Litar siri ke litar selari? Siapa nak jawab? Angkat tangan.
Siapa nak cuba jawab angkat tangan? Okey, Amir Haziq. Okey cikgu, ataupun kita bagi peluang kepada Amalina sebab saya dah tak Oh, dengar Amalina suara kata okey. Sorry Amalina. Okey biar Amalina. Amir Haziq. Ya. Okey Amalina. Okey, Lita apa Amalina? Lita Siri. Ya, Lita Siri. Lita Siri. Okey, kita nak jawab soalan ni. Okey, kita kena tahu hukum Ohm dan hukum kicau voltan. Okey, hukum Ohm dan okey, soalan nak tanya arus. Okey, bila soalan nak tanya arus kat sini, okey, arus yang mengalir sini kita tahu arus mengalir daripada positif sini ke negatif. Ini adalah satu gelung, ini juga adalah hukum kicau voltan. Okey, soalan nak tanya arus. So kita gunakan yang paling mudah adalah hukum Ohm. Yang mana kita tahu ada maklumatnya, ada nilai arus, kita nak cari arus. Tapi kita ada nilai voltan. Okey, untuk hukum Ohm, apa dia formula hukum Ohm ni? Kalau tak ingat, kita buat begini. V sama dengan I R. Kan? Okey, so kita nak cari I, kita tutuplah I. Okey, kita tutup I kat sini. Kita nak cari I. So, V bagi dengan R. V kat sini, kalau kita tengok V kat sini, ini adalah voltan sumber. Voltan sumber, okay, dalam sini kita ada diod. Kita tahu diod silika, voltan yang susut sini adalah 0.7. Kan? So, bila 0.7, kita kena tolak dulu dengan voltan diod ni, ni, bekalan ni, Vs, okay, tolak dengan diod yang ada dalam lita tertutup ni, baru kita bahagikan dengan rintangan yang ada dalam lita ni. So, rintangan yang ada adalah R1 dengan R2. Kita tambahkan tadi sebab lita siri tadi. Okey, ini matematik biasa. Yang ini kena betul. Tolak sini, yang lain tu awak kira macam biasa. Okey, cuma berhati-hati. Ini adalah kilo. Okey, kita bahagikan nombor ni dengan kilo sini, kita akan dapat jawapan dalam miliampere. Ya. Okey. So, soalan seterusnya. Voltan susut pada R1. Okey, formula apa nak pakai agak-agaknya? Siapa nak jawab? Formula apa agak-agak nak pakai nak cari voltan R1? Kita nak cari voltan pada R1. Formula apa nak pakai? Okey, mungkin ini kita boleh tanya Amir Haziq. Tadi dia dah angkat tangan kan? Amir Haziq. Amir boleh? Okey. Amir Haziq? Ya. Okey. Maka formula hukum kicau voltan. Hukum kicau voltan. Okey, hukum kicau voltan kita nak cari VR1. Okey, VR1 kalau hukum sini VR1 sama, kalau hukum kicau voltan, maksudnya apa hukum kicau voltan? Vs sama dengan kita ada VR2 tambah dengan kita ada VR1. Okey, kemudian kita ada apa? Voltan apa? Voltan pada diod. Ini adalah hukum kicau voltan. Okey? So, kalau kita gunakan hukum kicau voltan, maksudnya kita dah ada berapa? Kita nak cari VR1. Maksudnya jalan tu panjang sikit lah kan? Ya, cikgu. Okey, tapinya boleh aja. Contoh macam kita nak pergi daripada sini ke Melaka ke, kita boleh naik kereta, kita boleh naik motor, kita boleh naik van. Tapi, perjalanan tu mana lebih cepat? Okey, maklumat yang ada. Okey, kalau kita gunakan hukum Ohm, V sama dengan IR tadi kan? Okey, kita dah ada, kita nak cari VR1. Arus kita dah ada, rintangan kita dah tahu. So, kita masukkan nilai terus, kita dapat jawapan. Okey, terpulang mana-mana pun. Okey, awak boleh guna mana-mana pun. Kalau macam ni, maksudnya awak kena carilah dulu kan. Kita kena cari, kita dah ada voltan diod. Kita nak cari VR1 di sini. So, kita kena buat jalan tu panjang sikit lah. Ya. Okey, dengan menggunakan hukum kicau voltan. Tapi nya betul juga. Cumanya kita nak ni jauh sikit lah masa tu dah mengambil masa sikit kan. Ya. Okey. Tapi jawapannya masih boleh dapat jawapan yang sama lah, Ego. Ya, masih lagi jawapan yang sama. Tak kisah. Okey, tak kisah. Kalau biasanya kalau sini 4 markah, ini adalah 2 markah, sini 2 markah. Tapi berhati-hati bila kita buat tu dengan betul dia punya unit yang ada. Contoh kita nak cari voltan, unit mesti V lah. Okey, tak bolehlah kita tukarkan unit dia. Ya. Okey? Okey, dan seterusnya kita tengok. Okey, untuk soalan yang ini. Okey. Okey, Raja menunjukkan satu lita AT yang punya perintang dan diod silikon. Ni diod ni kata semua silikon. Okey. Tandakan right bagi petak berkenaan untuk menunjukkan sama ada pernyataan berikut benar ataupun salah. Okey, biasanya ini kalau kenyataan yang ni biasanya 3 markah. Kenapa 3 markah? Sebab kenyataan dia cuma ada 1, 2, 3 saja kenyataan dia.
Okey, so yang ini maksudnya kalau tak tahu hentam sajalah kan. Ya, betul. Hentam sajalah, sama ada macam mana nak hentam pun kena pandai juga. Bukan main hentam je. Nak paling selamat hentam semua betul ataupun hentam semua salah. Mana tahu dapat satu markah pun dapat. Ya, kalau main teka takut ni teka semua salah kan. Yeah. Okey, tapi kalau kita hentam semua betul, sekurang-kurang ada markah. Okey. Yeah. Okey. So kita tengok situ, okey, Walton susut merentasi perintah A2. Kalau kita tengok lita di sini, okey, lita ni, okey, lita siri dan selari. Okey, kita tengok diod di sini, kita boleh gunakan, ini adalah lita tertutup. Okey, maksudnya kita tahu VS ni adalah hasil daripada VD1 tambah dengan VR2. Okey, yang di sini. Okey, maksudnya satu rumusan yang boleh kita buat, VS dengan menggunakan hukum Kirchhoff Walton tadi. Hukum Kirchhoff Walton tadi. Okey, sini kita dapat VD1 tambah dengan VR2. Okey. Okey. So kalau begitu, berapa jawapannya situ? Betul ke salah? Kenyataan itu salah, kenapa salah? Kenapa salah, Adam? Kenapa sebab salah? Dia tidak selari dengan diod je. Ya, pandai. Nak tengok dia selari ke tidak, awak tengok sini. Okey, sekarang ni Adam kata R2 ni tidak selari. Okey, ini soalan ni tidak selari. Ada kedudukan R2 ni, bila ada kedudukan apa-apa benda lah, komponen ke apa ke, jadi bermaksud yang ini tidak selari dengan tu. Okey, tidak selari. So bila tidak selari, maksudnya R2 ni bukanlah 12 volt. Okey, sebab dia tidak selari, sebab ada komponen ni. Jadi berapa jawapan sebenarnya? Berapa jawapan sebenarnya? Berapa Adam jawapannya sebenarnya? Cuba kira. Ke orang lain nak kira? Cuba jawapan. Okey, kita boleh buat kiraan di situ. Okey, untuk mencari VR2 tadi, kita nak cari VR2 tadi, kita tahu ini adalah lita tertutup dengan menggunakan hukum Kirchhoff Walton. Yang mana okey, kita ada VS tadi 12 tolak dengan diod silikon D1 tadi, nilainya adalah 0.7. So kita akan dapat jawapan 11.3. So kenyataan dia tadi betul ke salah? Kenyataan dia tadi. Kenyataan dia 12 volt kan? Dia kata Walton susut merentasi perintah R2 adalah 12 volt. So kenyataan ni kita kena buat salah lah. Okey? Kenyataan ni kita kena buat salah. Okey. Arus I3 adalah 0.053 ampere. Kenapa betul? Siapa nak cuba try? Okey, kenapa betul? Kenapa betul? Okey, kita boleh buktikan soalan dia nak tanya I3 di sini. Okey, arus yang mengalir di sini. Kalau kita tengok arus yang mengalir di sini, dia pergi sini boleh tak? Tak boleh kan, sebab diod ni adalah pincang songsang. Okey? Dia boleh arus daripada sini. Okey, dia pergi sini. Okey, sini maksudnya ini dah tak boleh. Tapi dia boleh lalu di sini. Okey, dia pergi ke sini. Maksudnya di sini adalah satu laluan. Yang mana voltan di sini, VR2 ni, sama dengan voltan yang susut untuk semua ni. Maksudnya VD3 tambah VR2, VR3 tambah VR1 sama dengan voltan VR2. Okey? Okey. Dan? Okey. Okey. Alright, cikgu. Daripada apa yang kita dah belajar tadi, saya rasa semua murid yang ada dalam talian tu dapatlah faham daripada hari ini kita tak belajar ya. Hari ini kita ulang kaji bagi mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Baiklah, dan kepada mereka yang menonton di rumah, harap ia dapat memberi manfaat kepada anda semua. Lagi sekali terima kasih kepada Cikgu Laili dan juga kepada kawan-kawan saya yang ada dalam talian, iaitu Wardina, Adam Iskandar, Ifa, Ahmad, Amalina dan juga Amir. Dan selepas ini kita akan ke episod yang seterusnya, yang itu pula dengan Akmal Nazvi. Kalau anda nak tahu, pastikan anda tonton ni Sukses SPM 2021 dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye! Didik TV KPM. Saya Idris bin Hanis, merupakan bapa Muhammad Hilman bin Idris, kelas 5 I2.
Mandangan sekarang ni COVID-19, saya berharap diorang dan termasuk anak saya dapat menjawab soalan SPM dengan sebaik yang mungkin untuk masa depan mereka juga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suhaila binti Saad, ibu kepada Badrina binti Muhammad Akhtar yang sedang mengambil jurusan kejuruteraan elektrik dan elektronik di Sekolah Menengah Teknik Melaka. Kepada Badrina dan rakan-rakannya yang akan mengambil SPM pada tahun hadapan, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya di dalam menempuh sesi pembelajaran yang mencabar dalam suasana norma baru.